Rasulullah cakap satu hari tu akan datang kepada kami seorang lelaki dari balik syurga. Tiba-tiba kau muncul. Sampai 3 kali Rasulullah cakap macam tu. Jadi aku sendiri tertanya-tanya, aku dengan ayah aku sebenarnya tak ada masalah apa. Dia cerita tak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar. Saya Ajwad. Kita dalam rancangan YM Podcast. Ajwad. Ya, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di minggu keempat ya. Ya, betul. YM Podcast ni kita membincangkan tentang apa, Ajwad? Kita bincang tentang apa Macam mana? Kita mungkin akan bincang berkaitan dengan santai-santai saja. Kita santai, berhikmah dan contemporary, masya-Allah. Jadi Ajwad, jadi apa ni? Sekarang ni sejak 2 menjak ni kan. Aku rasa macam kadang-kadang solat ni tak betul lah. tak, kadang-kadang kan aku nak solat, tiba-tiba nak angkat takbir tu, dah ambil wuduk ke belum Alamak. Kenapa jadi macam tu? Pernah Itu satu hal. Aku pula ni kadang-kadang sampai ke 5 rakaat dah. Was-was betul. Kadang-kadang tak tahu dah ni 4 ke 5 ke 6. Ini parah ni. Terlebih pahala. Okey, jadi mungkin kita ada kena-mengena lah berkaitan dengan was-was kita ni pada episod kali ni. Apa kita nak bincang tajuk kali ni? Mungkin nanti kita akan bincangkan. Tapi jangan lupa kita ada tetamu undangan khas kita pada hari ini, iaitu Ustaz Dr. Sanusi Azmi. Masya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat Anwar, Juan Alhamdulillah. Nampak ceria hari ni Sudah pakai baju raya ni. Nak dekat raya. Kita dah nak dekat raya, nak dekat Ramadan dulu raya. Cantik baju Ustaz ni. Ustaz okey ke tiap-tiap minggu dengan kita ni? Tak bosan. Memang tak bosan lah kalau cakap dengan Juan dengan Wan. Hari-hari dari Yusim ke Bangi tengok muka sama aja. Harap tak jemu lah tengok kita orang ni ya. Tak ada insya-Allah. Jadi Ustaz, hari ni kita akan tadabbur satu surah yang mana orang kata pada episod lepas Ustaz kata dia ada berkait rapat. Berkait rapat dengan surah Al-Falaq. Jadi hari ini kita akan membincangkan surah An-Nas. Iaitu manusia. Apa kaitan dengan manusia ni sebenarnya kan? Mungkin nanti Ustaz, bukan apa kaitan, apa masalah apa masalah dengan manusia, apa masalah dengan apa yang masalah yang kita bincangkan tadi. Kan ada sebenarnya Allah dah bagi tahu kepada kita berkaitan dengan was-was kita ni ke ataupun macam mana. Nanti kita tunggu orang kata tadabbur daripada surah daripada Ustaz Sanusi sendiri berkaitan dengan surah An-Nas ni. Okey, jadi mungkin surah ni dia pendek dan ringkas, tapi dia punya erti tu sangat mendalam. Kata Ustaz Sanusi pada minggu lepas, kalau Al-Falaq itu adalah kejahatan daripada luar, tapi surah An-Nas ni adalah kejahatan dalam diri kita sendiri lah. Maksudnya itu secara ringkas lah. Okey, perbahasan dia Ustaz Sanusi boleh terangkan lah nanti. Okey, jadi mungkin kita boleh dengarkan alunan bacaan kita daripada Ustaz Sanusi. Ya. Apa yang saya Setiap minggu kita dengar Ustaz je baca. Tak nak kita baca pula. Okey, kalau macam tu kita silakan Ajwad untuk membaca dan nanti Ustaz Sanusi betulkan. Masya-Allah. Silakan Ustaz Ajwad. Saya biasa-biasa je Ustaz. Tak apa lah. Saya akan baca. Jazakallah. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Masya-Allah. Masya-Allah. Macam imam lah. Masya-Allah. Betul insya-Allah. Sadaqallahul azim. Masya-Allah. Sebenarnya Ajwad ni dia imam besar. Imam besar kat pusat komuniti Yayasan Maghfirah. Masya-Allah. Okey, mungkin orang kata selesai bacaan daripada saudara Ajwad kita ni,
kita nak dengar sedikit lah mungkin apa asbabun nuzul berkaitan dengan surah An-Nas ni daripada Ustaz Sanusi kita. Masya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, betul. Terima kasih saudara Anwar dan saudara Ajwan. Betul, bila cerita tentang asbabun nuzul saya teringat balik. Saya baru teringat balik mengenai tentang kita tak bincang lagi dua surah ni Muawwidhatain ini, dua surah yang dijadikan perlindungan ataupun asas elemen ataupun instrumen untuk memohon perlindungan daripada Allah ini. Dia banyak ataupun dia dikaitkan kalau menurut Al-Imam Ibnu Kathir dengan satu insiden yang mana Rasulullah SAW ini pernah disihir. Ada yang katakan dia disihir oleh seorang lelaki daripada Bani Zuraiq ataupun namanya Labid ibn Al-A'sam. Labid bin A'sam ini dikatakan bukan daripada Yahudi tetapi daripada Bani Zuraiq, yang mana Bani Zuraiq ini adalah halif, dia bersekutu dengan kaum Yahudi, maknanya dia alliance, dia kawan dengan orang Yahudi. Tapi ada juga riwayat yang menyatakan bahawa dia telah disihir oleh seorang Yahudi itu sendiri. Tetapi perinciannya macam disebutkan tadi, dia disihir oleh Labid bin A'sam, yang mana ada riwayat yang menceritakan bahawa Rasulullah SAW ada orang suruhan ataupun ada budak Yahudi yang rapat dengan Rasulullah. Jadi dia menggunakan budak Yahudi ini untuk mengambil barang peribadi yang digunakan oleh Rasulullah. Sebab tu barang peribadi kita jangan kita biarkan. Kalau ikutkan kes tu, antara perkara yang diambil daripada Rasulullah adalah sikat, kalau tak silap. Maknanya benda-benda peribadi. Mungkin ada rambut Nabi pada sikat tersebut. Ustaz, kalau sekarang kan gambar-gambar kat Facebook tu pun bahaya juga. Kalau gambar secara umum ni sebenarnya sebahagian ahli sihir memang gunakan gambar. Tetapi yang lebih berbahaya ni kalau digunakan barang peribadi kita sendiri. Kadang-kadang kalau kita tengok mungkin di bawah rumah kita dia letak di tempat-tempat yang mungkin kena pada kita balik. Tapi kalau nak tengok kat sini yang agak kuat adalah diambil barang peribadi itu sendiri. Sikat ada satu lagi sari tangan, gigi pun kalau tak silap. Maknanya elemen-elemen peribadi kepada seseorang, sehingga yang bila dah disihir tersebut, peralatan peribadi itu diletakkan di satu telaga yang airnya, warnanya telah berubah ataupun kawasan tersebut kawasan yang agak suram ataupun mengerikan tersebut. Lalu bila Rasulullah sedang Aisyah kata Rasulullah ni macam sedar tak sedar. Dia merasakan macam dia dah buat sesuatu tetapi sebenarnya dia belum melakukan sesuatu tersebut. Dia macam tak boleh nak, mungkin tak boleh nak kawal main ke, ataupun dia terbayang sesuatu yang sedemikian begitu. Itu yang Ustaz kata confused kan? Dia confused macam tu. Dia tak nak kata tak sedar ataupun dia confused lah. Dia tak minda dia mungkin tak dikacau, diganggu sedemikian. Sehinggalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis tersebut menceritakan yang Rasulullah didatangi oleh dua orang lelaki ataupun dua orang yang menyatakan apa yang telah terkena kepada lelaki ini, iaitu terkena kepada Rasulullah. Dia kata yang Rasulullah ni telah matbub ataupun tubba, iaitu dia telah disihir. Lalu siapa yang menyihirkan dia, iaitu Labid bin A'sam yang kita ceritakan tadi. Kemudian mereka pun pergi ke kawasan telaga yang dikatakan disorok barang-barang tersebut sehingga berjaya dikeluarkan dan dileraikan ikatan, maknanya sihir itu tadi. Sehinggalah Aisyah kata kenapa tak diperintahkan untuk dibakar sahaja kawasan tersebut, telaga yang menjadi tempat penempatan barang-barang sihir tersebut. Rasulullah kata Rasulullah perintahkan agar ditanam di kampus telaga tersebut kerana dibimbangi akan digunakan semula untuk sihir tersebut itulah tadi. Jadi kalau kita tengok di sini, kalau sebelum itu mungkin perlindungan tu dengan bacaan-bacaan doa, sekadar doa-doa yang tertentu. Kali ini Allah Ta'ala turunkan dua surah khas yang akhirnya Rasulullah sendiri yang mengamalkan tentang perkara ini. Dan sebelum ni kita dah ceritakan tentang Rasulullah ajar kepada Uqbah bin Amir. Macam tu juga Rasulullah ajar ataupun tunjukkan kepada Sayyidatina Aisyah sebelum tidur baca. Yang ini memang biasa baca. Dalam sebuah riwayat pula menceritakan Rasulullah suruh baca setiap kali selepas daripada solat pun boleh juga. Kalau kita nak amalkan setiap kali lepas daripada solat, sebelum tidur, ataupun ketika Rasulullah sakit pun ya.
dibacakan daripada muawwidzatain ataupun 3 termasuk 3 qul huwallah sekali. Kemudian ketika menziarahi orang sakit pun boleh. Mana kalau kita ziarah orang sakit, ada yang tak sihat, kita bacakan ayat perlindungan ini, mudah-mudahan dia terlindung daripada segala kejahatan. Ini secara umumnya tentang background ataupun latar belakang kenapa bagaimana surah ini ataupun apa digunakan surah ini pada latar belakang yang sedemikian. Kemudian juga kalau Anwar dengan Ajwad masih lagi ingat, kita berhenti di hujung wa min syarri hasidin idza hasad. Yang minggu lepas dalam surah Al-Falaq tentang hasad ni tadi. Saya ada sebut kalau sebelum ni mengenai tentang kisah seorang lelaki yang saya kata panjang tapi tak sempat nak diceritakan. Saya tak ingat saya dah ceritakan belum. Mengenai tentang seorang lelaki ni, Rasulullah cerita kepada para sahabat. Rasulullah tengah duduk dengan para sahabat. Rasulullah kata yattali' alaikum rajul min ahli jannah. Rasulullah tengah duduk dengan para sahabat dekat masjid. Rasulullah kata nanti masuk dekat pintu tu seorang lelaki daripada ahli syurga. Masya-Allah. Jadi diorang pun tertanya-tanya siapa yang ahli lelaki daripada ahli syurga. Bila masuk tu lelaki tu diorang tak kenal pun. Lelaki tu sedang membersihkan air wuduk di janggut dia. Dia orang kata kalau masuk tu Abu Bakar dia orang kenal. Masuk tu Omar ke kenal, ni siapa lelaki ni yang dia tahu sifat dia, orang tu tengah bersihkan janggut dia daripada air wuduk dia. Tak kenal siapa-siapa, jiran ke siapa tak kenal. Kemudian hari esoknya Rasulullah kata juga sama juga, yattali' ataupun yatlu' alaikum rajul min ahli jannah. Datang kepada nanti kat situ akan datang seorang lelaki daripada ahli syurga. Bila dia orang tunggu pun orang yang sama lagi sampai hari yang ketiga bila Rasulullah cakap perkara yang sama. Abdullah bin Amru dia tak puas hati. Abdullah bin Amru bin Al-As tak puas hati. Dia kata tak boleh jadi macam ni. Aku nak kena siasat. Kenapa Rasulullah janji dia ni ahli syurga? Lalu dia buat taktik sikit. Dia buat helah sikit. Dia taktik sikit. Dia kata pada lelaki tu, aku dengan ayah aku ni ada masalah sikit. Dia cakap. Dia ada alasan. Aku gaduh dengan ayah aku ke apa ke. Jadi aku cakap dengan dia orang, aku tak nak balik rumah 3 hari. Jadi boleh tak aku nak duduk rumah kau 3 hari? Dia kata macam tu. Dia nak tahulah. Dia nak tahu apa rahsia dia. Betul. Allah. Jadi dia tidur. Sampai 3 malam. Dia kata tak ada apa-apa keistimewaan pada lelaki. Tak ada apa-apa keistimewaan pada lelaki ni. Sampai dia kata hatta asi'uzan. Dia kata sampai aku rasa macam nak su'uzan dengan amalan dia. Kerana tak nampak apa-apa amalan yang istimewa. Sampailah dia direct. Senang direct terus terang lah. Tanya pada lelaki tu. Cakap depan-depan lah. Cakap pada dia. Rasulullah cakap satu hari tu akan datang kepada kami seorang lelaki daripada syurga. Tiba-tiba kau muncul. Sampai 3 kali Rasulullah cakap macam tu. Jadi aku sendiri tertanya-tanya. Aku dengan ayah aku sebenarnya tak ada masalah apa. Dia cerita tak ada masalah apa. Ada saja. Dia reka cerita. Jadi dia kata, aku memang duduk di rumah engkau ni nak tengok apa amalan istimewa engkau sampai Rasulullah janji engkau ni masuk syurga. Lalu lelaki tu relax kan. Lelaki tu kata dia kata sesungguhnya macam itulah yang kau tengok. Aku ni tak adalah rajin bangun malam, tak adalah rajin baca Quran ke puasa dan sebagainya. Illa annani, dia kata melainkan aku ni adalah orang yang sebelum tidur malam tu aku tidak mempunyai rasa hasad dengan orang lain. Masya-Allah. Aku tidak ada marah dengan orang lain, aku tidak ada rasa dengki dengan orang lain. Lalu Abdullah bin Amru kata inilah dia keistimewaan dia kerana dia tidur dalam keadaan yang tidak berdendam hasad dengan orang lain. Sebab tu Rasulullah kata orang yang ada hasad ni mithqala dzarratin, walaupun sebesar zarah dia tak boleh masuk syurga. Kerana jiwa dia tak sejahtera. Jiwa kacau. Jiwa kacau. Bahasa orang muda jiwa kacau lah. jiwa dia tak sejahtera tu tadi. Orang yang jiwa yang tak bersih ni tak boleh masuk syurga. Lelaki ni awal lagi Rasulullah jamin dia memang dia akan masuk syurga kerana dia baik dengan semua orang. Dia boleh maafkan dengan semua orang. Dia tidak ada rasa hasad dengan semua orang. Ini jiwa yang baik. Kalau kita tengok, kalau Allah Ta'ala tutup dengan isu hasad ni, maknanya penyakit dalaman yang bermula daripada dalam ni, berpindah kepada suratul Nas, cerita tentang penyakit dalaman ni, iaitu tentang waswas. Tentang ragu-ragu macam Anwar sebut tadi, ragu-ragu ni solat dah berapa, 5 ke, dah tahiyat ke belum, atau dah tahiyat ke dah, ataupun tak ingat dah apa yang dah dibacanya. Kemudian okey, itu mengenai tentang penyakit was-was tu tadi. Betul tu Ustaz. Kadang-kadang orang kata kadang tahu-tahu dah rakaat terakhir, kadang-kadang Al-Fatihah ni dah baca ke belum sebenarnya ni. Dan kadang-kadang itulah berulang-ulang kali lah dia bukan solat. Dia sampai yang lebih kritikal dia. Dia tak jumpa jalan keluar. Masya-Allah. Kan yang kuliah ayyuhal kafirun tu dia duk ulang. La abudu ma ta'bud wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abad.
Dia pusing dekat tu. Oh, tu ada kisah kau tu. Itu tak jumpa je tu. Tapi tu bukan was-was, saya tak tahu, tu mungkin confuse lah Banyak. Betul Ustaz. Yang tu memang ialah walaupun dia kelakar juga tapi realitinya ada juga benda tu. Pernah berlaku. Saya rasa pernah dengar juga. Yang berlaku tu kadang imam, dia pernah berlaku. Memang saya pernah duduk belakang dia pun dah jumpa kita. Orang makmum lah tegurkan dia, habis tu lakum dinukum waliyadin. Makmum habiskan dia. Makmum yang habiskan kalau tak nanti dia tak perasan. Sampai pusing tak habis lagi elok surah tu ada 6, dia jadikan dari 10 lagi. Masya-Allah. Tapi tak apalah. Okey. Jadi surah ni memang apa orang kata biasanya orang sebut 3 kul lah kan. 3 kul lah. Kan surah 3 kul ni memang Allah SWT menganjurkan kita dan Rasulullah SAW juga mengajarkan kita memohon perlindungan kepada Allah SWT juga. Okey. Dan juga kita masuk sedikit berkaitan dengan tadabbur Ustaz. Surah An-Nas ni. Silakan Ustaz. Baik, kalau kita tengok sebelum ni kita dah bincang bahawa dalam suratul Falaq kita berlindung dengan satu sifat Tuhan, Rabbil Falaq, daripada 3 ataupun 4 kejahatan. Bila masuk kepada suratul Nas, kita berlindung dengan 3, iaitu 3 sifat Tuhan, tapi kita berlindung daripada satu kejahatan, iaitu kejahatan was-was tu tadi. Maknanya betapa besarnya isu was-was ni sampaikan kita minta dengan Allah 3 kali. Maknanya kul a'udzu birabbin nas, Tuhan manusia. Malikin nas, Tuhan manusia lagi. Betul. Ilahin nas, Tuhan manusia. Ulang Tuhan 3 kali. Kerana isu yang nak dibincangkan ataupun isu nak berlindung ni memang isu yang sangat besar, iaitu isu was-was. Betul. Dia was-was ni kadang-kadang nak ambil wuduk pun rasa kalau kita tengok sampai dah habis basah Macam mandi. Dah mandi dah. Dah habis mandi. Tapi sah ke? Dia dah sah tadi. Kalau yang usolli tu usolli tak habis-habis usolli dia tu. Dia tak boleh nak masuk. Usolli dia tu tak boleh nak masuk. Jadi isu tu isu serius sebenarnya. Betul. Satu kalau itu dari aspek ibadah. Tapi kalau kita praktikkan dalam kehidupan, dia was-was nak buat keputusan, dia was-was nak keluar sempang pun bahaya juga. Maknanya dia tak boleh nak buat satu keyakinan ataupun keputusan yang pasti sehingga kan memberikan mudarat kepada dia. Betul. Kalau kita bincang, kalau kita tengok pada awal, yang ni yang pernah ditanyakan kepada saya oleh seorang ustaz. Dia kata kepada saya, kenapalah diulang Tuhan ini 3 kali pada surah An-Nas. Kalau kita tengok di sini, Allah Ta'ala kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung, katakan wahai Muhammad, aku berlindung daripada Tuhan manusia. Malikin nas, Tuhan manusia lagi. Ilahin nas, Tuhan manusia lagi. Kenapa diulang 3 kali? Kenapa diulang 3 kali? Sebahagian penafsiran, sebagai contoh macam Said Qutb dalam Fi Zilal Quran, kalau tak silap saya, ada menceritakan bahawa pengulangan dalam Quran ni bukan tikrar. Tikrar ni bukan maksudnya berulang, tetapi dia mendatangkan sesuatu perkara yang baru. Biasa kan kalau berulang tu maknanya nampak perkara yang sama. Tetapi tikrar dalam Quran ini, pengulangan dalam Quran ini bukan pengulangan yang sama, tetapi membawa satu maksud yang baru. Sebagai contoh, dalam ayat ni, aku berlindung daripada Rabbin Nas, Tuhan manusia, Malikin Nas. Ada yang berpandangan Rabbin Nas ini adalah penguasaan pada kawasan yang kecil. Kalau dalam bahasa Arab, kita panggil suri rumah kadang-kadang Rabbatul Manzil, yang menguruskan rumah tersebut. Rabbatul Manzil. Tetapi bila kita masuk kepada Malikin Nas, dia bukan sekadar menguruskan satu kawasan yang kecil. Malik ini maksudnya adalah raja. Raja bukan menguruskan sebagai sebuah singgahsana istana sahaja, tapi dia menguruskan sebuah kerajaan. Lagi besarlah kerajaannya. Memiliki. Dia menguruskan, memerintah dan memiliki, sehingga yang lebih tinggi lagi Ilahin Nas, yang layak disembah. Kalau raja orang tak sembah, orang tak sembah lah maknanya dia jadi Tuhan. Tetapi Ilahin Nas ni lagi tinggi, seakan-akannya kita berlindung dari Tuhan yang memelihara, menjaga sekecil-kecil keadaan sehingga kepada sebesar-besar Tuhan yang layak disembah itu tadi. Dialah yang menguruskan sekecil-kecil perkara yang was-was tu tadi. Dia jugalah yang menguruskan sebesar-besar perkara tu tadi, yang memberikan mudarat ataupun kebaikan, kejahatan ataupun kebaikan kepada manusia. Itu dari aspek tadabbur 3 ayat yang pertama.
Ayat yang keempat sebenarnya adalah menceritakan tentang kejahatan was-was. Kalau kita tengok terjemahannya di sini, daripada kejahatan bisikan syaitan yang biasa tersembunyi. Yang ini khannas itu yang tersembunyi sifatnya, was-was tu yang datang kepada kita. Kalau kita tengokkan masalah ini sebenarnya Rasulullah ada cerita tentang setiap orang itu. Ini dalam hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah kata setiap orang tu ada dia punya pasangan dia, ada qarin dia kadang-kadang, ataupun ada pasangan baik dan jahatnya. Kalau yang baik mengajak kepada kebaikan, yang jahat mengajak kepada kejahatan itu sendiri. Bahkan ada seorang sahabat namanya Osman bin Abi Al-As, kalau tak silap saya. Sama ada Amru bin Abi Al-As, bukan Amru. Osman bin Abi Al-As, kalau tak silap saya. Dia mengadu kepada Rasulullah. Dia kata, syaitan telah menghalangku. Bukan syaitan, iaitu was-was aku telah menghalang aku daripada solat aku. Maknanya yang macam kita ceritakan tadi, masalah dia tak ingat dia dah baca ke tak, masalah dia tersalah baca pun ya. Patutnya baca waktu tahiyat. Tahiyat tu dah jadi baca Fatihah, dia dah confused, dia dah tak ingat kan. Kadang-kadang dia tak ingat rakaat, macam-macam was-was yang dilakukan. Jadi diadukan perkara ni kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah yang pertamanya Rasulullah ajar supaya ta'awuz dulu. Ta'awuz ni maksudnya meminta perlindungan dengan Allah daripada syaitan. Maknanya ketika kita confuse itu tadi, was-was itu tadi, hendaklah kita meminta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ini yang disebutkan dalam hadis juga, kedatangan was-was ini tadi adalah datang daripada bisikan-bisikan tersebut. Yang kadang-kadang bisikan ni dia buat kita ragu. Satu dia buat kita ragu, satu dia melekakan kita. Maknanya kalau dalam khayal. Kalau dalam luar solat benda tu tak ingat. Betul. Kan kat mana letak kunci ke apa ke tak ingat. Dalam solat semuanya boleh ingat kerana itu yang diingatkan. Betul. Dibisikkan kepada kita, menyebabkan kita pun leka khayal tentang kerja ni, rakaman nak buat apa semua. Jadi dah tak ingat dah. Lagi kalau nak kena hafal skrip kan, lagi dah tak ingat dah. Sebab itulah kadang-kadang sebelum solat kita baca surah An-Nas kan. Ya, kadang-kadang kita berlindung. Kita kan kalau kita tengok sebahagian imam ke, dia akan baca qul a'udzu birabbin nas dahulu, meminta perlindungan daripada was-was yang tersembunyi ni tadi yang meragukan manusia. Barulah dia mulakan solat. Barulah dia memulakan solat dia. Kemudian itu ayat yang keempat secara umumnya tentang kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi. Yang bersembunyi. Kemudian ayat 5 dan yang ke-6 ini Rasulullah ceritakan mengenai tentang yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia kan. Maknanya Allah Ta'ala perincikan lagi. Kejahatan was-was ini dia tersembunyi, yang mana dia membisikkan kejahatan dalam dada manusia. Yang ini macam-macam yang dibisikkan kepada kita. Kalau kita perasan tadi, hanya dibisikkan kejahatan dari aspek keraguan tentang solat. Ada satu insiden pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah duduk di masjid. Datang seorang isteri baginda Nabi. Ada yang kata Safiyah. Saya confuse sama ada Safiyah ataupun Saudah. Salah seorang daripada isteri Rasulullah SAW tersebut. Lalu baginda pun pulang dengan isteri kerana nak dihantarnya isterinya balik rumah. Zaman dulu mana ada lampu jalan, mana ada pelita tepi jalan, tak ada. Jadi jalan dalam keadaan gelap bersama lelaki dan perempuan. Bila Rasulullah jalan berdua ni tadi, berselisih dengan dua lelaki Ansar. Jadi bila dah berselisih tu, Rasulullah buat tak tahu. Tiba-tiba Rasulullah teringat, takut nanti dibisikkan kejahatan kepada dua lelaki Ansar tadi. Lalu Rasulullah kata, ala rislikuma, nanti dulu. Rasulullah kata, Rasulullah just nak perkenalkan dirinya, aku adalah Rasulullah Muhammad dan inilah isteri aku. Jadi kaum Ansar tu terkejut. Kaum Ansar tu macam Masya Allah, Allahu Akbar, macam baru terkejut. Perasan. Bukan baru perasan. Dia tahu dah itu Rasulullah dan dia tak ada pun perasaan nak suuzon tu tadi. Tapi Rasulullah menghentikan dia. Kerana Rasulullah kata sesungguhnya syaitan tu berlari di dalam darah manusia. Aku bimbang nanti sebab sebelum tu macam-macam orang munafik bila nak burukkan Rasulullah, dia kata isteri Rasulullah bersama dengan lelaki lain dalam kes hadithul ifk antara Sayyidatina Aisyah kan. Jadi yang menyebarkan tu sebenarnya di kalangan penduduk Madinah sendiri. Jadi nanti bimbang pula orang nampak Rasul jalan dengan perempuan lain, nanti dia orang kata sekian. Jadi fitnah lah pula. Jadi fitnah. Itu bisikan yang diletakkan juga dalam penafsiran
penafsiran surah ini bahawa was-was itu bukan was-was kendiri yang berlaku pada diri kita saja, tetapi was-was syaitan yang membisikkan kepada orang lain tentang kejahatan yang menyebabkan kita mungkin melakukan fitnah kepada orang lain atas perkara yang tidak betul. Dibisikkan bisikan-bisikan yang jahat tu ke dalam dada manusia, maknanya dibisikkan kejahatan tersebut. Kemudian tengok penutup tu pun cantik juga, yang mana Allah Ta'ala menceritakan dalam aspek penutup surah itu sendiri, yang mana dia katakan sebenarnya kejahatan yang boleh dibisikkan ni terdiri daripada dua golongan yang membisikkan was-was ni juga. Iaitu yang pertamanya adalah daripada golongan jin. Maknanya syaitan yang membisikkan kejahatan ataupun perkara hasut-hasutan yang tidak baik itu tadi, yang macam kita ceritakan dalam solat dan sebagainya. Yang keduanya sebenarnya manusia pun boleh bisikkan kejahatan. Yang mana dia berperanan membisikkan sama ada was-was ataupun kejahatan kepada manusia juga. Maknanya dia ajak kita perkara yang tidak elok ataupun macam fitnah-fitnah tadi. Contoh macam yang berlaku pada zaman Rasulullah ketika bertembungnya di Telaga Muraisy', kita panggil Bi'rul Muraisy', yang mana seorang kaum daripada Muhajirin namanya Jahjah Al-Ghifari, dan seorang lagi Ansar namanya Sinan bin Wabar. Saya suka dua ni sebab nama dia rare sikit. Seorang Jahjah, seorang Sinan bin Wabar. Macam nama dia rare. Nama dia rare. Jadi saya suka nama dia orang ni. Dia berselisih. Bukan berebut, maknanya berselisih ketika nak ambil air. Jadi sehingga menyebabkan masing-masing nak bergaduh. Bila nak bergaduh tu, masing-masing mula panggil kaum masing-masing. Yang ni panggil Muhajirin, yang ni panggil Ansar. Jadi bila dengar perkara ni, Rasulullah marah. Rasulullah kata, afa bid'awal jahiliyati wa ana baina azhirikum. Rasulullah kata, apakah kamu melaungkan unsur-unsur jahiliah ni dalam keadaan aku masih lagi ada di sisi kamu. Jadi inilah yang kita bimbang, perselisihan. Rasulullah cut terus. Halang terus. Kalau ada unsur-unsur yang boleh membawa seseorang tu kepada bisikan yang tidak elok, potong terus. Saya bagi contoh hari ni. Kalau kita terdedah dengan bisikan-bisikan orang ajak buat perkara yang tak baik, potong terus. Jangan dilayan. Jangan dilayan. Nanti makin melarat ke? Nanti makin contoh melarat. macam ni kan. Minta maaf macam membawang Ustaz. Membawang tu kiranya tergolong dalam golongan ni Ustaz. Kalau membawang perkara yang tak elok tu, mengajak kepada elok. perkara unsur-unsur yang mengumpat, fitnah, adu domba, itu maknanya kena cut aja terus. Mengumpat kalau boleh di-cut, cut sahaja terus. Kalau boleh, kadang-kadang orang tak mampu. Sekolah dia sedap mengumpat macam tu. Kalau boleh dipotong, potong terus. Tapi yang lebih membahaya lagi adalah bisikan-bisikan yang terus membawa kepada maksiat. Maknanya orang ajak perkara begini, kalau kita tak nak tu, potong aja terus. Tak boleh katakan macam tu. Tak nak katakan macam tu. Maknanya kita tak nak terlibat dalam perkara-perkara sedemikian. Itu alangkah baiknya. Maknanya potongkan saja terus. Sama macam yang dilakukan oleh Rasulullah tadi. Tapi poin yang menarik juga di sini, Allah Ta'ala cerita bagaimana yang menimbulkan was-was dalam diri ataupun jiwa manusia. Dada manusia tu bukan sekadar syaitan ataupun jin tu tadi, tapi manusia sendiri. Masya-Allah. Yang membawa kepada kejahatan tersebut. Jadi Ustaz, kalau macam tadi Ustaz kata tadi berkaitan apa tadi? Was-was. Was-was tu kan. Yalah kadang-kadang orang nak mengajak kepada kejahatan. Kejahatan yang manusia mengajak sendirilah. Kadang-kadang kita ni tak sampai hati kan. Kadang yalah kita tak cakap kawan-kawan, tapi kadang orang terdekat kan. Macam nak jaga hati lah. Macam mana nak jaga hati. Tu yang kadang sampai melirik apa semua ke atau macam mana Ustaz? Mungkin ada cara ke kan kita nak menolak tu kan. Kadang-kadang diorang ni tak tahu nak tolak macam mana. Kalau kita tak nak kan, tersinggung pula hati diorang. Apa semua. Jadi macam mana Ustaz? Kadang-kadang yalah benda ni agak-agak susah sebenarnya. Kadang-kadang orang terdekat sendiri sebenarnya kadang. Tapi perkara tu dia sebenarnya dia dua-dua boleh. Satu, kalau kita nak cakap secara berlapik, kita boleh juga cakap secara berlapik. Maknanya saya ada kerja ke, ataupun saya tak minta maaf lah, saya tak free ke apa dan sebagainya. Tapi sebenarnya saya kira kalau berterus terang tu lebih baik lah sekurang-kurangnya. Dia tahu pendirian kita. Walaupun dia mungkin tak sedap seketika, tapi sekurang-kurangnya mungkin dia indirectly kita juga tegur dia tentang ajakan dia yang mungkin tak baik. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Memang dia ajak kepada jom malam ni kita keluar pergi. Tak tahulah kalau kelab malam ke apa benda yang tak elok ni. Kalau secara indirectnya mungkin kita kata aku busy lah malam ni sebagainya, mengantuk sebagainya.
macam-macam lah alasan boleh bagi. Betul. Tapi kalau directnya kata, aku rasa tak bagus. Kalau kita kata macam tu, mungkin secara indirectnya bukan sekadar kita menghentikan perkara tersebut, tapi juga kita direct menyatakan pada dia perkara tu sebenarnya tak elok. Macam tu lah. Angka baiknya kalau boleh dikatakan sedemikian. Tapi dia perlukan kekuatan lah untuk cakap kebenaran ni sebenarnya bukan senang juga. Kan, dakwah juga Ustaz. Dia dakwah sebahagian daripada unsur dakwah itu sendiri. Dakwah kecil daripada kita lah. Tak langsung, kan mula-mula sikit-sikit lama nanti dakwah perjuangan kita lah, jihad InsyaAllah. Sebab kadang-kadang benda ni yalah orang kata bukan mudah, tapi betul ada logik juga Ustaz cakap tu. Kadang sebab kalau kita melewetkan sikit macam ada kerja apa semua, esoknya dah ajak lagi. Esok ada lagi. Dia tak faham. Dia tak faham apa orang kita masukkan. Betul. Ada orang tak faham macam tu Ustaz kan. Jadi kadang benda tu lalas kita pun terjerumus. Kan kita tak sangka kan. Tapi setakat ni kita tak ada lagi. Kita tak ada. Kita ajak podcast ini kita on. Nak podcast kita on. Okey, itulah sebut sedikit lah berkaitan dengan tadabbur surah An-Nas betul Ustaz. Betul. Jadi orang kata surah ni ialah macam saya terangkan tadi, ringkas tapi padat maksud dia. Kan, yang mana Ajwad dia terangkan berkaitan dalam diri kita dan juga secara ringkasnya bisikan kejahatan tu terbagi kepada dua, jin dan manusia. Jadi perkara ni kita ialah kadang-kadang kita tak perasan ataupun kadang kita tak tahu. Ni semua yang salahkan jin, kadang-kadang diri kita pun ada masalah ni juga Ustaz. Jadi macam mana Ustaz mungkin boleh kongsikan tip untuk ajarkan doa ke ataupun macam mana untuk elakkan perkara was-was. Macam Ustaz sebut tadi kan, yang menariknya orang nak ambil sembahyang kadang-kadang sampai basah mandi semua kan. Sampai kadang-kadang subuh tu dah habis lah. Nak subuh kan. Macam mana Ustaz? Mungkin ada tips sikit lah kongsikan. Yang pertamanya kalau kita sebutkan tadi daripada hadis yang Uthman bin Abil As tadi menceritakan bagaimana Rasulullah ajar ta'awuz dahulu. Maknanya saat kita ragu-ragu tu adalah kita kita meminta perlindungan dengan Allah. Maknanya kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita bacakan sedemikian, kemudian kita lakukan dengan penuh keyakinan. Lakukan satu perkara tu yang penuh keyakinan. Yang keduanya juga ada juga sahabat bertanya dengan Rasulullah ketika sedang menunggang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang menunggang dengan Rasulullah, lalu dicerita pada Rasulullah dia ada ragu-ragu ataupun was-was tentang satu perkara sehingga dia cakap celakalah syaitan ataupun rugilah syaitan. Lalu Rasulullah kata jangan cakap begitu, tetapi berzikir kepada Allah seakan-akan gambarannya bila kita diragukan oleh syaitan, nanti syaitan yang lebih gemuk ataupun syaitan lebih beruntung. Tetapi ungkapkan adalah dengan zikir kepada Allah, kita dah meminta perlindungan daripada Allah dan mengingatkan diri kita kepada Allah sebenarnya menyebabkan syaitan tu yang akan kerugian dan kita yang akan keuntungan. Yang poin kedua adalah tentang kembali kepada Allah dengan bergantung kepada Allah tu tadi dan minta pertolongan daripada Allah. Mudah-mudahan akan lenyaplah keraguan yang dibisikkan oleh syaitan tu tadi. Masya-Allah, tabarakallah. Ya, itulah orang kata serba sedikitlah tips daripada Ustaz Sanusi kita. Yang mana kita memang hari-hari kena selalu memohon pertolongan dan perlindungan daripada Allah SWT. Dan selingan sedikit, jangan lupa kita bawa pack Maghfirah Meal. Ada Maghfirah Meal. Maghfirah Meal. Mana-mana ni lah. Okey, mungkin kita tak dapat lah sikit. Kita buka sikit, tengok sikit. Sebab sebelum ni Ustaz Sanusi minta juga. Saya tak tahu macam mana dalamnya kan. Okey, ni pack Maghfirah Meal ni. Yang nak kena air tu kat mana? Okey, ini pack makanan dia lah. Okey, ni kita ada bekas. Okey. Kita ada Kita ada nasi ayam merah. Nasi ayam merah. Ayam masak banyak merah. lauk. Ada banyak lauk, ada kurma dan sebagainya lah. Okey. Dan juga dia ada pack warmer. Pack warmer ni pack warmer ni lah yang saya akan kata panaskan tu. tadi. Betul. Jadi kita buka plastik ni, kita letak dan kita letak isi air. Letak air. Lepas tu letak pack ni. Pack ni akan letak dalam bekas ni lah. Okey. Nanti buka lah. Kita buka siap-siap. Kita panaskan. Bukan panas dalam. Bukan. Dia kena buka kena buka. Nanti dia panaskan bawah. Betul. Nanti kita tutup lah. Tunggu Memang dalam canggih. 5 ke 10 minit. InsyaAllah kita boleh siap makan. Masya-Allah. Memang canggih sekarang ni Betul. Dan kita memang buat khas untuk bantuan mangsa bencana. Masya-Allah. Tak kira lah banjir ke tanah runtuh ke dan sebagainya. Memang khas. Jadi sesiapa para penonton yang ingin menyumbang ataupun menaja Maghfirah Meal ni untuk mangsa bencana, boleh terus menerusi ke Yayasan Maghfirah. Okey, sebab kita bukan untuk dijual dan dia boleh tahan 2 tahun.
2 tahun, masya-Allah. Jadi ini sangat bergunalah untuk mangsa-mangsa bencana. Okey, itu sedikit promosi untuk siaran kali ini. Okey, jadi sudah melabuh tirai untuk episod kali ini. Dah hujung dah ke? Dah hujung sekejap je kan. Itulah kalau nak lagi tadabbur daripada Ustaz Sanusi kita, komen di bawah surah apa lagi yang nak kita tadabbur surah bersama. InsyaAllah. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, jom menyumbang ke yayasanmakfirah.org. Type saja yayasanmakfirah.org di Google. Masya-Allah, betul. Okey, sampai di sini saja. Okey, assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Jangan lupa like, subscribe. Okey. Dan komen. Ya, Kita share. nak tadabbur surah apa lagi minggu depan. Okey. Okey, itu saja. Okey, boleh? Betul? Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi